قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. وقال رضي الله عنه دخل سلمان الفارسي رضي الله عنه بلد المدائن فحف به الناس من كل جانب يريدونه يحدثهم فجعل يقرأ سورة يوسف فلم يزل الناس يتصدعون حتى لم يبقى أحد منهم فقال زخرفا من القول أردتم. وقال رضي الله تعالى عنه. Berkata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, dakhala Salmanu al-Farisiyu radhiyallahu anhu balad al-Madain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Telah masuk oleh Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu akan sebuah negeri namanya Balad al-Madain. Fahaffa bihi nasu min kulli janib. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mengelilinginya oleh manusia daripada setiap sudut. Yuridunahu yuhaddithuhum, menghendaki mereka itu untuk ia berbicara dengan mereka. Faja'ala yaqra'u surata Yusuf. Maka pada ketika itu mulalah ia membaca akan surat Yusuf. Falam yazalin nasu yatasadda'un. Maka sentiasalah
Maka kemudian manusia pada ketika itu, selepas itu, yatasadda'un, bersurai. Hatta lam yabqa ahadun minhum, sehingga tidak ada lagi seorang pun di kalangan mereka. Faqala, maka pada ketika itu berkata Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, zukhrufa minal qawli aradtum, perhiasan cakapan itukah yang kamu inginkan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salman Al-Farisi ialah merupakan salah seorang di kalangan sahabat Nabi yang terutama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia sahabat Nabi yang terutama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Utamanya Salman Al-Farisi ini, di sana ada hadis yang menyebut tentang Salman. Al-jannatu tashtaqu ila thalatha. Nabi sebut syurga itu merindui 3 orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, ana wa Aliyun wa Salman. Aku, Sayyidina Ali dan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah kelebihan Salman tu lampu. Itulah kelebihan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Berpandungkan juga sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut, "Lau kana al-ilmu bis-surayya latanawalhu unasun min abna'il furs." Kalaulah ilmu itu berada di bintang Suraya sekalipun, akan dicapai ilmu itu oleh orang-orang Parsi. Jadi maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salman Al-Farisi dia orang Parsi. Parsi ini merujuk kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebuah negeri ataupun negara yang besar dulu yang bernama Khurasan. Khurasan hari ini dia duduk dalam Iran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khurasan dulu ni dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah sebuah negeri Ajam. Ajam ialah negeri ataupun negara yang bukan negara Arab. Maka Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kalaulah ilmu itu berada di bintang Suraya sekalipun akan dicapai oleh orang-orang Parsi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ini merujuk kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang disebut tadi, satu wilayah yang duduk dalam Parsi namanya Khurasan. Khurasan selepas itu membentuk sebuah negara yang besar, sehingga melahirkan ulama-ulama terbilang di kalangan orang-orang yang bukan Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga di sana lahir ulama-ulama yang disebut dengan al-ulama al-Khurasani, ulama-ulama Khurasan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang terbilang di antaranya seperti Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga Kedah pun, Kedah tua, Kedah lama. Kedah lama pun, Kedah lama ni dibangunkan oleh orang-orang yang datang daripada Khurasan juga, ataupun daripada Parsi dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.
Kalau Kedah lama, Kedah dulu-dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, memiliki ilmu yang canggih-canggih. Seperti mana yang kita maklum dalam sejarah, tamadun Asia Tenggara ini bermula daripada Kedah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai terbentuk Kedah Tua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang melebar ke seluruh Asia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun melebar sampai ke seluruh Asia Tenggara. Baik, maknanya orang yang bertamadun itu ialah kerana mereka berilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ilmu itu kalau dimiliki, maka orang itu akan menguasai dunia dan orang itu akan merajai dunia ni. Termasuk orang yang nak kepada akhirat juga. Semua berpaksikan pada ilmu pengetahuan. Seperti mana yang Nabi sebut, kalau kamu menghendaki dunia, fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Dia mesti kena ada ilmu. Taib. Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah seorang sahabat Nabi yang berturunan Parsi. Salman Al-Farisi ini, sejarah Salman bertemu dengan Nabi SAW itu tersangat hebat. Parsi ini dialah negeri orang menyembah api. Dan hebatnya Parsi ini kerana dia menjadi tanda kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Di Parsi di Parsi ini rakyatnya ataupun negara itu menyembah api. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Api yang dinyalakan 1000 tahun tak pernah padam. Maka api itu disembah. Tetapi pada saat Nabi dilahirkan, api itu terpadam. Api yang 1000 tahun tak pernah terpadam. Jadi benda ni kalau luar biasa, dia ada tanda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, Covid yang berlaku ni. Covid ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia diharapkan tidak akan mati. Dia diharapkan akan terus hidup. Penyakit ni, Sallallahu Sayyidina Muhammad, diharapkan merebak ke semua tempat. Dan bolehlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ditangguk air keruh, apa panggil? Menangguk di air keruh oleh orang-orang yang berkepentingan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau Covid ni mati, dia seperti mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terpadamnya api Majusi di Parsi. Berarti apa? Berarti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada busyra kepada umat Islam khususnya di akhir zaman ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunggulah, dia akan habis, insya-Allah. Kerja ni bukan kerja kita dah. Kerja kerja Allah. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah pun merancang juga. Tapi Allah lah sebaik-baik yang merancang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Bila terpadam, bila lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 12 Rabiul Awal itu, maka di antara tanda-tanda kelahiran Nabi ialah terpadam api Majusi di Parsi.
Jadi bagi orang yang ada ilmu, kata lahir dah Nabi akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sehingga lepas itu maka Salman ni dia terus maka Salman ni terus membesar, mendewasa, sampailah dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala jalankan Salman ni dalam kehidupannya bertemu dengan orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu zaman itu adalah Ahlul Kitab, iaitu An-Nasara, Al-Yahudu wan-Nasara. Orang-orang itu disebut orang-orang berilmu. Sebab mereka disebut orang berilmu sebab kitabullah diturunkan kepada mereka. Orang-orang Yahudi diturunkan Taurat, orang-orang Nasrani diturunkan Injil. Jadi setiap orang yang ada kitab maka berilmu. Maka pada ketika itu Salman mendekati seorang demi seorang ahli kitab, mengaji ke orang yang ada kitab ni, ngaji pada ulama-ulama dalam Bani Israel ketika itu. Sehinggalah masalah Sayyidina Muhammad berjumpa dengan satu orang rahib, satu orang pendeta. Pendeta ni bila mengaji, jumpalah dengan cerita Nabi akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bila berjumpa dengan cerita Nabi akhir zaman, maka dalam pengajian tu pendeta tu beritahu Nabi akhir zaman ni dia ada 3 alamat. Yang pertama, kalau nak kenal dia tidak makan sedekah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia hanya makan hadiah. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ada khatam nubuwah. Khatam nubuwah ni cop kenabian. Yang duduk di sebelah belah kanan, bawah sikit, khatam nubuwah. Akhirnya subhanallah, merinduilah Salman untuk bertemu dengan Nabi akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan dia duduk di Parsi tu. Dan Nabi akhir zaman pun telah pun dichannelkan oleh pendeta itu berada di semenanjung tanah Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Salman mengambil keputusan untuk merentas negara, nak pi ke semenanjung tanah Arab. Cuma nak pi ni, siapa nak bawa? Nak pi macam mana? Jalan yang ada pada ketika itu ialah dengan menumpang kafilah. Kafilah dagangan, orang-orang yang berniaga. Ya, Salman pun cuk nama dia, nak duduk dalam kafilah tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka dia pun join kafilah tu. Harapan di hati ni membuat-buat, berbunga-bunga nak jumpa Nabi akhir zaman. Macam manalah Nabi akhir zaman tu nak cari. Dari Arab tu luas, nak cari di mana? Tanah Arab yang luas tu. Tapi Tuhan ni dia menolong setiap orang yang bersangka baik dengan dia. Sebab tu macam tu orang tu, Tuhan ada. Kita saja boleh himpun untuk dia 200,000. Tak tahulah boleh berapa puluh ribu. Bukan sekat boleh beli tanah 62,000 tu. Boleh beli kampung tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasal bergantung dengan Tuhan tu. Lepas tu Allah kata, ana inda zanni abdi bi. Aku duduk di mana hamba aku bersangka dengan aku. Sebab itu waktu saya mengaji dulu, antara ustaz-ustaz saya, Ustaz Ni'mat, lalu dia kata, insya-Allah boleh. Dia tak ada benar tak boleh, semua boleh. Maknanya sudah sampai, mana ada negara yang dia tak pernah sampai.
Semua dah sampai. Bukan ada duit. Bukan dia ada duit. Tapi dengan sebab tawakal kat Tuhan tu tinggi, semua negara dah sampai. Orang kerja kerajaan pun tak main, tak pergi semua seluruh negara. Dia tu sampai semua negara dalam dunia ni. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bergantung dengan Tuhan. Akhirnya dia join kafilah tu. Nak pergi tahu, nak cari tahu mana. Tiba-tiba kafilah tu khianati dia. Dia pakai bisik sama-sama mereka. Dia ni kalau jual mahal, nak buat hamba. Akhirnya Salman yang merdeka tu dijual. Dijual, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kepada Yahudi, pada bangsa Yahudi. Dijual kepada Yahudi, dijual kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ni bangsa Yahudi Madinah. Bangsa Yahudi Madinah. Bani apa? Dia ada Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Dia dijual kepada satu orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi ni, Musa Sayyidina Muhammad, dia duit banyak. Salman ni main daripada Parsi, jual kat Yahudi. Bila kena jual, Salman mula-mula dia rasa galak lah. Aku ni nak cari Nabi akhir zaman, nak kena pergi jual pula. Aku kena jual pula. Bila kena jual, tak boleh pergi mana-mana, jadi hamba. Kena kerja dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi Tuhan tu maha kaya, tu Tuhan buat. Bila kena jual dengan Yahudi Madinah, dijual kepada Yahudi Madinah, siapa duduk di Madinah? Rasulullah. Tu Tuhan mudahkan, mudah sesungguh-sungguhnya untuk bertemu Nabi akhir zaman. Sedangkan nak cari di mana Nabi akhir zaman? Tanah Arab tu luas. Sampai di Madinah, Musa AS dia duduk kerja dengan Tuhan. Dalam duduk kerja tu, sampailah berita tentang Rasulullah. Orang bercakap tentang itulah Nabi akhir zaman. Akhirnya subhanallah, Musa ala sayyidina Muhammad, dia minta kepada Tuhan dia nak dimerdekakan. Tuhan kata boleh, tapi dengan syarat Musa ala sayyidina Muhammad hang kena tanam 100 pokok kurma. 100 pohon kurma. Jadi akhirnya subhanallah dia kata, baik, saya janji, saya akan usahakan. Baik, kalau hang dapat tanam 100 pokok kurma, hang merdeka jadi orang biasa, kata Tuhan dia. Subhanallah, Musa ala sayyidina Muhammad tu dipanggil hamba mukatab. Hamba mukatab, hamba yang dijanjikan kalau hang boleh cari sekian-sekian, hang merdeka. Allahumma salli ala sayyidina. Dia ada hamba ni banyak jenis juga. Ada hamba dia panggil hamba muba'ab. Hamba muba'ab ni hamba yang separuh merdeka, separuh hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, separuh kerja dengan Tuhan, separuh cari rezeki. Akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu hari dia ambil kesempatan untuk nak pergi cari Rasulullah dan bawa dan nak cari tanda tadi. Dia bawa sejarah tu bakui sebagai kurma. Sampai-sampai kepada Rasulullah, dia kata, hak ni saya bawa sedekah untuk Tuhan. Tadi bila Nabi terima tu, langsung Nabi kata makan. Nabi tak ambil walaupun sebiji. Dia tengok tak makan tu. Satu alamat dah. Dia kata, hak ni alamat yang aku mengaji kat tok guru kata hari tu, dia tak makan sedekah. Habis pakat makan kurma tu, Nabi sikit pun Nabi tak ambil. Hari kedua dia main pula bawa sebakui kurma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari tu dia main, dia kata, ni saya bawa pula ni sebakui kurma, tapi ni hadiah. Nabi terima tu, Nabi bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan. Nabi kata makan. Pakat makan. Nabi makan, pakat makan. Kata dia, Musa ala sayyidina Muhammad, tanda yang kedua,
Satu lagi. Lagi satu tu subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Lepas orang duk makan tu, dia bangkit. Dia bangkit, kata orang Kedah kelitin. Kelitin ni apa dia? Kelitin ni jalan tepi lah. Kelitin tak ada terjemahan yang tepat. Dia kena buat kamus Kedah KL Kuala Lumpur. Dia kelitin ni jalan tepi, jalan dia main belakang Rasulullah. Belakang Rasulullah dia tengok macam ni. Dia nak tengok khatam nubuwah ni. Jadi Nabi kita duk makan Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Nabi duk makan. Dia duk keliti nak tengok macam tu. Jadi ketika tu Nabi kata Salman duduk depan ni. Dia terkejut. Sebab dia tak pernah beritahu namanya Salman, tapi Nabi dah panggil dia Salman. Salman duduk depan ni. Dia ni orang ni kalau dia panggil nama seronok. Betul tak? Pengalaman saya mengaji, ada satu masa saya mengaji dulu waktu tu umur 13 masuk Batak Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang ustaz saya nama Ustaz Halim, Ustaz Abdul Halim, dia mengaji Mekah. Halim, dia mengajar fiqh. Dia cakap Melayu pun macam cakap Arab. Fasih dia dengan Arab tu. Tuan-tuan dia panggil saya apa? Dia panggil saya orang alim. Kalau suruh tak cerita kat mak ni. Dia tak pernah panggil saya dengan nama, dia panggil orang alim jawab. Cerita yang saya dipanggil orang alim tu sebabnya bila ustaz tanya daripada awal, saya duduk baris ketiga ataupun 4. Baris yang belakang sekali lah. Baris ada 5 baris. Saya duduk yang keempat. Satu soalan dia tanya satu. Bila tanya soalan, orang tak boleh jawab. Berdiri. Orang kedua, dia suruh berdiri jawab. Tak boleh jawab, berdiri. Sampai baris pertama berdiri, kedua berdiri, tiga berdiri, keempat, sampai saya boleh jawab. Dia kata, Fatahallahu alaik. Enta orang alim. Mula pada tu dia panggil saya orang alim. Orang alim jawab. Orang alim jawab. Menyebabkan saya berdoa, haraplah lepas tak boleh jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat tu mulut guru. Jadi subhanallah, jadi bila kita jawab, bila sering kali ditanya boleh jawab, akhirnya lekatlah nama laranya orang alim. Jadi ketika tu umur 13 tahun baru mengaji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu lepas saya balik Mesir. Sehari tu hari Jumaat saya mengajak di Kulim. Dalam perjalanan balik, seorang kawan saya, Ustaz Badruddin, dia telefon saya. Dia kata, ente dengar khabar tak ustaz kita meninggal? Ustaz Alim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lepas daripada Jumaat tu, saya ada satu program yang penting, saya tak boleh main dah kalau lepas Jumaat. Saya pun tak balik pokok sana, langsung singgah di Dialog Star, masalah Sena ketika sudah sangat dekat dengan Jumaat. Waktu saya sampai, anak murid dia ribu Ustaz Alim macam tamu, tapi seorang anak murid pun tak ada. Saya seorang anak murid dari ketika tu. Waktu saya kata dekat isteri dia, saya kata, makcik, saya ni alhamdulillah lah boleh mengaji sikit sebanyak dapat ilmu ni berkat mulut ustaz. Oh, dia kata, oh macam tu ke? Tuan-tuan, yang saya faham bah, saya rasa macam saya nak bangkit dengan dia dekat esok. Sebab Nabi sebut al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang tu akan bangun dengan siapa yang dia kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan siapa kita kasih, dengan tu kita akan bangkit. Saya duk teringat Salim. Subjek yang paling saya suka sekali fiqh. Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi subhanallah, saya ni waktu sekolah rendah, ayah pergi Mekah tahun 79 dengan mak. Balik-balik ayah, dia sudah berubah cara pakai. Tak pakai seluar dah. Tak pakai seluar long sleeve ni. Dia pakai seluar pakai juga, tapi buah jubah pula, bukan jubah labuh, jubah singkat. Salah Sayyidina Muhammad. Jubah singkat, dia amal sunnah. Jadi akhirnya pakai serban, pakai kepiah. Kami pun kena buah kepiah juga.
Jadi kami pun pergi sekolah kena pakai kepiah. Masalahnya kena pakai seluar pendek. Zaman tu tak ada lagi orang pakai seluar panjang. Ni naik basikal daripada rumah soalan Sayyidina Muhammad, dia pegang, kalau pegang nak pergi sekolah tu, pakailah seluar pendek biru, tangan sekerat baju putih, kepiah atas kepala, kayuh kerek, tebal muka, hanya Allah yang Maha mengetahui. Malu. Tapi zaman tu zaman jahiliah no. Orang tak kisah, orang tak kata apa, tapi kita yang malu sendiri. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Lepas tu di sekolah ada seorang cikgu nama Cikgu Malik. Dia kata Haji, dia panggil Haji kat saya pula. Waktu umur 9 tahun. Dia panggil Haji. Jadi sampailah saya tu jadi pengawas pun Haji juga saya tu. Dulu waktu Jah 3 masalah pakai baju biru, seluar biru. Bila dia pengawas tu putih semua putih. Masalahnya tetap seluar tu seluar pendek. Tapi ayah ni subhanallah, dia bila dia pengawas tu dia buat seluar baru. Seluar baru tu nak pendek pun kata, nak kata pendek pun nak panjang pun tak, sebab tengah-tengah. Nak kata panjang bukan hawai tak hawai tak, antara tengah-tengah. Ikutlah ayah. Waktu tu dah panggil Haji. Soalan senang, dia kata mana tahu Yusuf boleh pergi Mekah. Siapa cikgu panggil Haji tu? Redha lah cikgu panggil Haji. Bagus cikgu panggil Haji ni. Soalan sebab kita tu ditanggap orang macam orang baik. Lepas tu piah atas malah. Bila piah atas malah tak ngorak budak perempuan. Orang lain mengorak lah budak perempuan. Ni atas kepala ni. Piah takkan nak ngorak kot. Jadi subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan berkat dipanggil. Bila saya sampai Mekah tahun 92, saya teringat Allah berkat Ustaz Malik panggil saya Haji sampai juga di Mekah. Alhamdulillah. Tu makbul. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Bila mana Salman, Nabi kata Salman mai depan ni. Terkejut dia. Tak pernah bagi kita namanya Salman, tapi Nabi dah panggil nama dia Salman. Seronoklah dia panggil Rasulullah. Jadi pada ketika tu subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pada ketika tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, hang barangkali hang nak tengok khatam nubuwah kan? Kata Rasulullah. Dia kata ya. Nabi pun buka. Langsung dia kucuk khatam nubuwah dan dia menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Dia menangis. Berarti dia dah jumpa 3 tanda kerasulan Rasulullah. Nabi tak sama mai depan ni. Nabi cerita tentang dia. Dulu hang orang Parsi, Nabi kata. Hang duk mengaji dekat penita-penita Alkitab sallallahu alaihi Muhammad. Dalam salah seorang penita Tok Guru hang tu cerita tentang Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman tanda dia tak makan sedekah, dia makan hadiah, tak ada khatam nubuwah. Dia hangguk. Dia bertangis. Dan Nabi cerita. Lepas tu hang nak main cari Nabi akhir zaman. Hang join kafilah, hang kena jual. Yang beli Yahudi Madinah. Lepas tu Nabi cerita daripada sampai habis. Dia hangguk, dia menangis sebab betul. Semua cerita tu betul semua. Tu sama Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni mulianya sebab Nabi kata Salman minna ahlul bait. Tu hebat dah. Salman daripada kami ahlul bait. Nabi angkat dia menjadi ahlul bait Rasulullah. Hilangkan keluarga Nabi ni ialah daripada Allahumma salli ala daripada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dia panggil ahlul bait Rasulullah. Sedangkan dia ni orang bukan Arab pun, bukan Quraisy pun. Dia orang di mana-mana hala duk tu. Nabi angkat jadi ahlul bait. Nabi kata Salman minna ahlul bait. Salman daripada kami ahlul bait. Itu mulianya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, dialah yang mengetengahkan, yang menjadi asbab kemenangan agama Allah di akhir zaman. Salman ni. Waktu mana dia bagi pandangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk dikorek parit berperang dengan tentera Ahzab.
Ahzab ni mana parti-parti komponen ketika tu. Quraisy bergabung dengan semua musuh-musuh Rasulullah untuk memerangi Rasulullah. Salman kata-kata korek parit. Nabi tak pernah tahu strategi tu. Akhirnya korek parit. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia korek parit, dia panggil Ahzab ataupun dia panggil Khandaq. Perang dia panggil perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila parit ni sekiranya kalau kuda nak lompat tak lepas, jatuh. Kalau jatuh nak naik tak boleh. Tu kedalaman parit. Waktu itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berlaku beberapa peristiwa. Antaranya lepas nak korek parit tu semua okey, tapi bila sampai di satu tempat tu batu besar. Para sahabat dia dah guna kekuatan. Batu tu tak pecah. Akhirnya subhanallah, pangkat pi mengadu Rasulullah, tak pecah Rasulullah. Macam mana Rasulullah? Nabi kata mana? Nabi pi. Dan Nabi pi tu, masalah Sayyidina Muhammad, Nabi ambil pemegang penukul batu tu, Nabi hentak sekali, mancak cahaya. Antara Nabi sebut akan dibuka negeri sekian. Cahaya tu memencak, Nabi diperlihatkan kejatuhan kuasa-kuasa besar dunia. Parsi akan jatuh, Rom akan jatuh, semua akan jatuh, sampai dengan kegagahan Rasulullah. Gagah Rasulullah tu terbelah batu Sa'dah. Dan ketika itulah mereka korek Khandaq dengan menyanyikan la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan melainkan hanya kehidupan akhirat. Itulah mula qasidah Sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, dan korek parit ni bukan dia mudah. Dalam keadaan ketidakcukupan bekalan. Nak bagi selesai cepat ni sebab nak perang lah ni. Allahumma salli ala sayyidina. Para sahabat sanggup tak makan sebab nak bagi selesai parit ni. Nak makan tak ada. Jadi pakai ikat perut. Ikat perut ni tak batu, lepas tu ikat batu. Dia macam pengalaman saya mengaji dulu, saya mengaji dulu. Saya tengah hari saya jarang makan nasi. Sebab nak mengaji pula lepas daripada zuhur tu, kalau makan nasi mengantuk. Dan akhirnya saya makan roti, lepas tu kalau lapar tu ambil serban ikat babu. Ambil serban ikat, di cover lah sikit. Tu ngaji di Mesir dulu, sallallahu alaihi Muhammad. Lepas tu subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Bila pakat lapar ni, pakat abuh batu lah. Pergi jumpa Rasulullah, lapar Rasulullah. Ngadu kata balik kat Rasulullah. Nabi kata, macam mana aku nak bagi apa? Pakat tunjuk lah ni, pakat ikat batu lah. Nabi angkat perut dia. Hampa baru satu batu, aku 3 batu lah, lagi lapar lagi, mana dia. Jadi pakat balik macam tu. Kita kata lapar, Nabi lapar lagi, teruk lagi Rasulullah. Jadi subhanallah, masalah saya tu sejarah Parsi. Jadi bila berlaku perang Ahzab sebenarnya tak perang pun. Cuma standby hak belah ni bersiap belah ni, hak belah sana bersiap belah sana. Teralik sikit kami tembak. Sampailah masalah Sayyidina Muhammad malam. Pengen tengok peluang macam orang main silat lah kan. Nak tengok langkah serong, langkah salah, kami dah. Allah Sayyidina Muhammad. Langkah sumbang, kami sepak. Dia tengok tu lah masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya subhanallah, ketika itulah Allah mendatangkan ribut yang serang belah mereka ya. Masalah Sayyidina Muhammad. Belah antara Islam tengok ya. Berlari bila main ribut, siapa nak tunggu? Main tornado. Bukan ribut biasa-biasa, tornado. Main pusi-pusi tu. Lari habis. Jadi habis berkecamuk tentera Ahzab, Sayyidina Muhammad
Dan Allah Subhanahu Wa Taala merepotkan dalam setahun Allah suruh kita kata 2 kali wa hazamal ahzaba wahdah dalam hari raya. Allah lah yang telah menghancurkan tentera Ahzab. Allahumma salli ala sayyidina. Bukan hamba, Allah yang menghancurkan tentera Ahzab. Bila lepas Ahzab tu lah tahun depan, tahun yang selepas yang berlaku Fathu Makkah. Mana tentera Ahzab dah tak ada, dah habis hancur. Jadi bila Nabi masuk Mekah tahun yang lepas itu, masalah Sayyidina Muhammad tanpa pelentangan sebab tentera dah habis, hancur sehancur-hancurnya. Mula daripada siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Di kekuatan Islam tu bermula di Salman. Keberkatan Salman memberi pandangan korek parik. Subhanallah. Jadi bila kita kenal Salman baru boleh kita baca ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kata Imam Haddad radhiyallahu taala anhu, Salman ni masuk sebuah negeri namanya Baldal Madain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia masuk negeri ni Salman ni, masalah Sayyidina Muhammad. Salman ni dia pernah jadi gubernur. Dia pernah jadi gubernur sebuah wilayah Islam. Salman ni jadi gubernur pun hebat. Duduk dalam negeri tu di gubernur ni MB Kedah lah. Haji Sanusi lah Kedah kan. Gubernur ni tapi kecil lagi, gubernur tu besar lagi. Satu masa tu, soalan Sayyidina Muhammad, dia berjalan tengah pekan, tiba-tiba satu orang panggil, masak. Dia pun main. Kawan ni duk standby, ada satu gundi gandum. Dia kata, "Tu tolong tak?" "Tolong apa?" "Tolong bawa." "Aku faham lah. Aku upah lah." Salman pun waktu turun badan dia pun angkat buh atas baru Salman pun junjung, sedangkan tu gubernur main MB duduk kat tanggung kawan ni ikut belakang. Tak apalah, dah sakit aku bagi upah lah. Tengah jalan jumpa orang yang kenal. Zaman tu orang tak kenal MB, tak ada Facebook, tak ada Twitter, tak ada Instagram, tak ada TV, tak kenal ni gubernur ni masalah Sayyidina Muhammad. Waktu tu subhanallah satu orang kenal. "Assalamu alayka ya Amir. Assalamu alayka ya Amir." "Hai, Amir kan ni? Gubernur kan ni?" "Salman kah?" "Nama ana Salman." "Ya Allah, waktu baru kasih silap. Tak apa, saya bawa jumpa orang lain." Salman kata, "Tak apa. Han nak pergi benar aku buat pergi. Kita hari ni kalau seorang bawa, hai tak kenal kah? Ni MB Kedah ni." Ataupun kita kata, "Tak kenal kah? Saya YB, baru YB pun." Salah Sayyidina Muhammad. Salman bawa sampai tempat tu subhanallah, nak upah. Tak payah. Jazakumullah khair. Salman Al-Farisi pasal pengenal diri, mewarisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu semulianya Salman Al-Farisi. Salman masuk sebuah negeri. Bila sampai Salman manusia pakai khumun. Orang Kedah kata khumun, mengkerumuni. Dikerumuni Salman ni. Pasal apa? Semua orang apa? Yuridunahu yuhaddithuhum. Tujuan mereka ni masalah Sayyidina Muhammad, mereka nak Salman cakap dengan mereka. Salman, mana Salman, pakai nak dibicara Salman cakap dengan mereka. Jadi subhanallah, maklumlah Salman. Siapa tak kenal Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi utama sekali. Nabi angkat jadi Ahlul Bait. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Setiap orang tu pakat nak orang panggil apa? Nak mencuri pandangan Salman. Sallallahu alaihi Muhammad. Baik. Ketika itu faja'ala yaqra'u surata Yusuf. Dia baca surah Yusuf. Surah Yusuf ni masalah Sayyidina Muhammad yang menceritakan tentang Nabi Allah Yusuf dan adik dan abang-abang dia. Salah Sayyidina Muhammad dan abang-abang dia. Jadi subhanallah, panjanglah cerita ni. Cerita berkenaan Nabi Allah Yusuf, masalah Sayyidina Muhammad.
Akhirnya dibuang dalam telaga masalah Sayyidina Muhammad. Dibuang dalam telaga. Macam situasi dia. Nabi Allah Yusuf soalan Sayyidina Muhammad dibuang oleh orang dalam telaga, diambil oleh kafilah. Kemudian Nabi Allah Yusuf ni kemudian dijadikan hamba. Kan? Depa jealous dekat Nabi Allah Yusuf abang-abang ni. Sebab Nabi Allah Yaqub sangat sayang pada Yusuf ni. Akhirnya depa dengki. Depa ambil Nabi Allah Yusuf, depa minta kat ayah depa nak kata nak pergi main. Tengok depa nak buang Nabi Allah Yusuf. Ada nak bunuh pun ada, tapi ambil haringan depa lempak dalam telaga. Tapi Tuhan tu Maha Kaya, dalam telaga tu dia ada batu. Jatuh-jatuh tu tak jatuh dalam telaga sungguh. Tu dalam batu, lepas tu matilah. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, telaga tu orang duk guna. Orang duk singgah ambil air. Akhirnya mainlah satu kapilah mana masalah Sayyidina Muhammad, lempak timba. Bila nak angkat ni berat ni, tak macam biasa ni. Awak tak berat, orang duk bergantung. Akhirnya fil jubbi yaltaqitu ba'du sayyarah. Jadi lepas kutip mana rombongan ni, masalah sayyarah ni orang yang berjalan. Daripada sara yasiru sayyarah, rombongan berjalan. Bila dia panggil surah mubalaghah tu, maknanya sayyarah. Situ kita panggil kereta, sebab kereta ni berjalan tak berhenti. Kan? Masalah Sayyidina Muhammad, sayyarah sara yasiru asairia. Jadi kutip dia, tengok orang. Ambil dapat orang, comel pula orang tu. Zaman tu kalau orang comel dapat jual, ambil duit. Kalau ambil orang nak buat apa, ambil duit jual lah. Sampailah masalah Nabi Allah Yusuf ni, masalah Sayyidina Muhammad. Baik. Allah bagi kepada Nabi Allah Yusuf ni, masalah Sayyidina Muhammad, janji dia. Mula jadi hamba dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, jadi hamba dalam satu keluarga yang kaya. Azizu Misra, pembesar Mesir. Jadi Zulaikha tu, masalah Sayyidina Muhammad, ialah anak Aziz Mesir ni. Hari-hari duk tengok comel Nabi Allah Yusuf ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lama merasa berkenan. Hari-hari duk tahan. Tapi hari tu tak dapat tahan dah. Akhirnya subhanallah, dia panggil Nabi Allah Yusuf, masuk dalam bilik dia. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Wa ghallaqa ni, kalau ghallaqa makna kunci. Ghallaqa ni kunci. Binat li takthir. Maknanya pintu, semua pintu kunci. Lepas semua pintu kunci, dia buat macam ni. Apa? Haytalak. Faqalat haytalak. Mailah. Agak tergoda lah kata macam tu. Mailah. Tak tergoda kan? Lembut lagi kot. Mailah. Macam tu lah kot. Jadi bila macam tu, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Allah Yusuf tak mau. Nabi Allah Yusuf mula-mula mau. Pasal hak ni comel. Walaupun dia walaupun dia ni berumur sikit, masalah Sayyidina Muhammad, tapi dia bukan orang biasa, dia mak datin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bukan sekat tu, comel juga Zulaikha ni. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Allah Yusuf pun dah kalah lah. Tapi Allah Ta'ala tunjuk gambar Nabi Allah Yaqub di dinding. Apa ini? Burhanahu. Laula arra'a burhanahu. Macam mana? Apa Quran banyak? Okay. Kalaulah Nabi Allah Yusuf tak tengok burhan tu gambar Nabi Allah Yaqub yang dislide, dipancar ke dinding,
Yang Allah tunjuk Nabi Allah muka ayah dia, Nabi Allah Yaqub. Baik, jatuhlah dia kepada yang tak diduga tu. Tu sebab itu itulah syahid. Pasal apa kita gantung gambar ulama di rumah-rumah kita? Orang duk tanya kan, hak kata bid'ah tu, itulah syahid orang salafus soleh. Ruang yang hak ruang ulama-ulama dinding-dinding ni ruang yang tak berani nak buat tak baik. Ruang tu pasal apa? Setiap muka lu tengok kita, Tuan Haji, Tuan Haji Sulong tengok, Ustaz Demat tengok, Ustaz Fadil tengok, berani nak buat. Dan sekali itu orang buat satu majlis besar, majlis selawat di Stadium Sukan Menanti atau nama Mahabbah. Penuh gambar-gambar ulama di dinding. Lepas tu bila selesai majlis tu, waktu tu Anis di rumah Banat hak tepi jalan tu. Soalan sebab duit itu kan mas dulu kan, rumah Ribat Banat. Lepas buat balik gambar saya dekat di dinding. Hari tu pergi dengan ustazah, hampa buh gambar aku tau ni. Saya pun takut dengan gambar saya, belum tengok saya. Jadi tempat tu agak boleh kan gambar nak buat benda tak elok, tak berani sebab ustaz duk tengok. Walaupun gambar saya pun takut dengan gambar saya. Saya gambar dia tengok, tapi dia tengok tu. Dia ikut kita kan. Itulah syahid gambar ulama tak ada rumah tu bagus. Soalan Sayyidina Muhammad. Waktu mana saya pergi ke Mesir, saya ziarah satu ulama iaitu Syekh Muhammad Ibrahim Al-Kattani. Tapi bukan rumah dia, rumah anak dia. Dia kata rumah dia kecil, pergi rumah anak dia besar sikit. Kami pergi ramai tu bah. Dengan Ustaz Nazrul pun pergi sekali. Bila pergi kan? Masuk rumah dia ni, buka pintu rumah, gambar dia sebesar-besar dia. Bukan gambar sangat ni, penuh gambar dia. Pakai jubah, cuma pakai kepiah pekan rabu. Kepiah songkok pekan rabu. Dia beli pekan rabu buat kepiah buat gambar tu. Taib. Apa makna dia? Ni anak dia. Barangkali macam kita faham juga lah. Gambar, sekalipun gambar, tapi kita tak berani nak buat benda tak elok di ruangan tu. Itu jaga kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Taib. Walaupun dia khilaf, masalah sama, tapi dia ada baik dia. Tu baik dia. Tapi kalau seketui patung, tu haram daripada awal lagi, tu ittifaq ulama. Tapi kalau gambar tu masih khilaf. Tujuan dia apa? Gambar kita tak payah. Gambar kita kan, contohnya masalah sama gambar kita baru konvo. Tu nak gerun nampak agak-agak tu. Tu tu sangat tak sesuai. Kalau ada album, pergi simpan dalam rumah lah. Jangan tu album di luar, orang nak tengok gambar kita zaman tahun 60-an, tudung tak pakai lagi. Tiada juga gambar tu. Tak payah lah. Tambah ulama, tu kecuali. Berdalilkan daripada Nabi Allah Yusuf AS, tengok muka gambar ayah, langsung teringat pada Allah. Tu yang Nabi Allah Isa sebut. Soalan saya, kalau kamu nak kamu kawan dengan 3 orang. 3 jenis orang. Kamu kawanlah dengan orang yang ada 3 sifat. Yang pertama, kalau dia bercakap dengan kamu, ilmu kamu bertambah. Yang kedua, kalau kamu tengok wajahnya, kamu teringatkan Allah. Yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kamu melihat tingkah lakunya, kamu teringat kehidupan di alam akhirat. Cari kawan macam tu. Tak dapat 3 apa dapat 2, alhamdulillah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak dapat 2, dapat 1 pun cukup lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, waktu itulah dia lari nak keluar, nak pergi buka pintu. Waktu itulah Zaidah pegang baju dia, rentak. Tapi dia sempat buka pintu ketika tu timbul isu. Zulaikha ni langsung cepat-cepat cover, dia kata Nabi Allah Yusuf goda. Sebenarnya dia yang goda Nabi Allah Yusuf. Ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kesimpulan penghakiman, tengok baju tu koyak belakang, koyak depan. Kalau koyak belakang, hak perempuan tu tarik. Kalau koyak depan, berarti Nabi Allah Yusuf lah yang nak goda dia. Tengok-tengok, subhanallah, koyak belakang.
Tu Nabi Allah Yusuf masuk dalam lokap, dalam penjara soalan Sayyidina Muhammad. Tapi Allah nak bagi Nabi Allah Yusuf ni duduk dalam penjara ni. Penjara Nabi Allah Yusuf ni sebenarnya ialah tempat suluk. Sebab tu orang nak jadi seorang yang nak jadi orang besar, dia mesti dididik oleh Tuhan dulu. Nabi kita SAW, Allah sulukkan Nabi di Gua Hira. Jadi Nabi Allah Yusuf tu hamba dalam penjara, itulah tempat dia bersuluk, tempat dia berdua-dua dengan Tuhan. Tu Allah bina, Allah didik jiwa. Lepas tu saya ingat Ustaz Ni'mat, so waktu mana dia nak buka dia orang, tempat yang dia piduk ialah di Tal 7 di Kelantan. Jadi tentulah dia bina diri dia. Jadi kita ni, masalah Sayyidina Ahmad, kita ni duduk tempat yang sama lah. Ni tempat kita bina diri kita sebelum kita keluar jadi pendakwah. Tempat ni lah yang kita duduk. Tafaqahu qabla an tasudu. Tafaqahu qabla an tasudu. Dalamilah ilmu sebelum kamu jadi pemimpin di masa dia. Subhanallah. Lepas itulah berlaku masalah Sayyidina Muhammad. Berlaku Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua orang kawan dalam penjara tu. Subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Akhirnya kedua-dua tu dilepaskan daripada penjara. Waktu tu Nabi Allah Yusuf pesan, hang jangan lupa kat aku. Hang jangan lupa kat aku. Hang keluar, hang jangan lupa kat aku. Tapi bila dia keluar daripada penjara, salah seorang dia titipkan amanah tu terlupa. Jadi yang melupakan tu syaitan. Sehinggalah raja tu subhanallah mimpi masalah Sayyidina Muhammad apa? Kemarau 7 tahun tu. Kemarau 7 tahun tu. Sampai Nabi Allah Yusuf waktu tu baru kawan hak luar hak kerja dengan raja tu teringat. Oh, mimpi ni raja cari siapa boleh takwil mimpi. Nabi Allah Yusuf dia pandai mentakwil mimpi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya itulah mengeluarkan Nabi Allah Yusuf daripada penjara dan mentakwil mimpi, kena siap makanan selama sekian-sekian sebab negara kita akan kemarau. Jadi jerami ni disimpan dalam makhzan. Itulah yang saya tak sempat sampai di Mesir tu. Makhzan, tempat simpan gandum tu. Allahumma salli. Dia duduk di Aswan tu, jauh. Saya pernah sampai di Aswan tapi tak sempat sampai. Aswan tu nak di Uksur. Naik kereta api pukul 12 hari ni sampai 12 tengah hari esok. Jauh sana tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Tak sempat sampai. Tu saya di Mesir. Mak ayah hantar duit. Saya bagi 3. 1/3 mengaji, 1/3 beli kitab, 1/3 berjalan. Kembali ramai rumah, ustaz, kitab ustaz banyak. Cerita kat dia. Kitab ni mak ayah hantar duit bagi 3. Abang nak mengaji, lepas tu abang beli kitab, abang berjalan. Saya berjalan waktu bila? Saya berjalan lepas pada periksa. Berjalan. Satu Mesir. Tapi tak habis. Sejarah banyak Mesir tu. Ada tempat yang saya pergi, yang Ustazah tak pergi. Ada tempat yang Ustazah pergi, saya tak pergi. Antara tempat yang saya tak terpi, ketik dah bahasa macam tu, ialah Matruh. Matruh tu masalah sebab dia sempadan dengan Libya. Tu cantik, tu Laut Mediterranean yang tercantik sekali. Jadi subhanallah masalah Sayyidina Muhammad. Lepas itulah Nabi Allah Yusuf kata, kalau bahagian ni bagi kat aku. Dia minta, Nabi Allah Yusuf minta jadi penjaga makhzan tu. Dia minta jadi inni hafizun amin. Inni hafizun alim. Kan? Aku ialah penjaga yang mengetahui. Dia jaga tu. Hak tu yang mai bila musim kemarau tu abang dia mai masalah Sayyidina Muhammad. Kan? Nak cerita kemarin kan? Sampai last sekali, anta Yusuf? Hang Yusuf ke? Tu saya menangis. Kalau baca tu saya tengok. Saya menangis. Hang Yusuf ke?
Jadi ketika tu masalah Sayyidina Muhammad, subhanallah, tu yang dia katakan cerita. Jadi dia cerita, dia baca surah Yusuf, faham ni, akhirnya pakat yatasadda'un, pakat bercerai, pakat berangsang. Jadi hampa ni nak bagi hampa ni yang perkara ni puluh ni, hampa lupa ke cerita Nabi Allah Yusuf, soalan Sayyidina Muhammad. Gitu. Qala hatta lam yabqa ahadun minhum, sehingga seorang pun tak tinggal dia seorang-seorang pakat pi habis. Taib. Qala zukhrufan minal qawli aradtum. Taib. Maknanya masalah Sayyidina hampa ni nak bermuka-muka ke? Hampa ni nak cakap memanis mulut untuk bermuka-muka ke tujuan hampa? Allahumma salli ala Sayyidina. Dia macam ni nak. Bila boleh dapat respon daripada Nabi Allah Yusuf, tentu orang tu akan bangga. Nabi Yusuf cakap dengan aku. Nabi Yusuf cakap, tu dia kata hampa nak tu ke? Allah Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya subhanallah, contoh orang, siapa dia ambil gambar dengan tu guru? Ustaz ambil gambar Ustaz. Ustaz ambil gambar Ustaz. Sebab nak buah lapis buah. Kau tengok hari ni kami ambil gambar untuk guru ni. Kami ni. Itulah maksudnya. Jadi kalau hari ni, kalau Nabi Allah Yusuf alaihissalam bercakap dengan mereka, bercakap balik abang, Nabi Allah Yusuf cakap dengan aku. Contoh macam tu lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi hampa nak bermuka-muka ke? Hampa nak megah-megah ke? Hampa nak apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni makna didikkan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, subhanallah, kepada generasi yang datang selepas itu, iaitu generasi tabi'in, yang merupakan mereka lah terbaik selepas daripada generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina. Tambah. Alhamdulillah, hari ini alhamdulillah masalah Sayyidina Muhammad, kita mendapat tajaan daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ramai juga hari ini macam hari Jumaat. Yang pertama yang menaja kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ialah Nabilah daripada Seri Kembangan. Yang kedua Ummu Fuqara Kulim Kedah. Yang ketiga Salihah binti Abdul Rahman Seremban. Yang keempat Wan Fatimah Kamilah binti Wan Nik, arwah Wan Nik bin Wan Ismail. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Arwah Maryam Haji Abdullah, arwah Wan Zuraina Wan Ni Syah Alam Selangor. Jadi yang diletakkan arwah-arwah ni dengan tujuan dan harapan masalah Sayyidina Muhammad, malih mengaji kita hari ni kalau ada pahala untuk orang yang telah pun meninggalkan kita, masalah Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Yang kelima, Allah yarham Yaqub bin Satari, Allah yarham Ruqyah binti Jahidin, Allah yarham Rasiah binti Wahya daripada Singapura. Yang keenam, hamba Allah subhanahu hamba Allah Putrajaya. Yang ketujuh, Muhammad Fazli bin Arba'in serta keluarga Taman Jati Kuala Nerang. Yang ke-8, makcik keluarga Sungai Petani Kedah. Yang ke-9, Haji Abdul Karim Abdul Rahman Bona Zainab Bandar Baru Bangi. Yang ke-10, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hamba Allah sekeluarga Bukit Besar Kuala Terengganu. Sebelah hamba Allah Kemaman Terengganu. 12, Rasidah Ahmad Batu Pahat Johor. 13, Puan Rahmah Ahmad Batu Pahat Johor. 14, Siti Nur Bahyah binti Mak Saleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah yarham Hamdan bin Abdul Samad. Allah yarham Adnan bin Muhammad Amin. Allah yarham Basariah binti Ismail. 15, hamba Allah Al-Star. 16, hamba Allah Taling Jaya. Menaja sempena ulang tahun kelahiran anak remaja Muhammad Sabil Haziq Zaidi dan Muhammad Arik Darwis Zaidi. Yang ke-17, Mio Aziz bin Mio Ramli, isteri Jerab Syamsyah binti Abdul Aziz keluarga. Yang ke-18, Ali bin Musa dan Mak Siti Fatimah Jalil serta keluarga. 19, Si Azlan dan keluarga Changlun. 20, Yusri Rizal Yusof, Nurashikin Saleh Syahrum binti Mat, arwah ibu daripada Sabah. 21, Hasimah binti Derani, Hutan Melintang Perak. 22, Muhammad Fahmi bin Muhammad Asri, Gua Cepedak. Yang ke-23, Puan Azmira binti Abdul Aziz, Sungai Petani.
Jadi kita doakan insya-Allah, tu angkat tangan mudah-mudahan insya-Allah masalah Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi dalam hidup mereka, insya-Allah. Moga-moga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah bagi kecintaan mereka pada Rasulullah dan juga keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan iman mereka sehingga iman mereka jadi seperti gunung yang kukuh di akhir zaman ni, sehingga mereka mampu untuk berdepan dengan ujian-ujian di akhir zaman, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan mereka akhlak yang mulia sehingga mereka dibanggakan oleh Nabi kita. Moga-moga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah temukan anak cucu mereka dengan zuriat yang baik-baik sehingga dapat pula melahirkan zuriat yang baik-baik pula, insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan taufik dan hidayah pada mereka, pada keluarga, anak beranak, anak pinak, sehingga mereka mendapat kebahagiaan di dunia, mereka dapat kebahagiaan di akhirat esok. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan anak cucu mereka anak-anak yang soleh berbakti pada mak ayah sepanjang hidup dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah bagi mereka istiqamah, Allah bagi mereka khusyuk ketika sembahyang. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma salli ala sayyidina, selamatkan mereka daripada sihir. Saya nak bagi kita harap insya-Allah Allah selamatkan daripada semua jenis buatan orang pada mereka. Moga-moga semua urusan mereka di dunia Allah bagi jalan dengan lancar. Allah bagi kemudahan mereka dalam menjalani semua urusan-urusan di dunia ni, sehingga urusan mereka di akhirat itu lebih mudah daripada urusan yang mereka tempuh di dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka kejayaan di dunia juga kejayaan di akhirat esok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan bagi anak-anak yang mereka hantar ke tahfiz, moga-moga anak mereka jadi hafiz. Moga-moga anak mereka jadi orang yang hafal Al-Quran dan menjaga Al-Quran. Moga Allah berkati semua hidup mereka. Moga-moga Allah bahagiakan rumah tangga mereka. Moga-moga Allah tentukan yang terbaik dalam hidup mereka. Moga-moga Allah SWT murahkan rezeki mereka daripada setiap penjuru masuk rezeki yang halal dan juga yang baik. Dengan sebab itu menjadikan mereka orang yang sangat bersyukur dan selalu menginfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Ada satu doa saya nak bagi. Doa ni doa pada sini ada sebut tentang sihir. Doa ni kena bacaan pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Baca sehari 1000 kali. Orang kena sihir ni baca. Ukhruj minha fa innaka rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Ukhruj minha fa innaka rajim. Baca 1000 kali. Jadi bagi orang yang tak kena sihir pun, kalau takut dan ke dalam bahaya ni, baca 1000 kali. Ni kalau kena sihir. Jadi moga-moga dengan wirid itu Allah bagi kita terlepas daripada musibah ataupun bala yang menimpa kita, insya-Allah. Elok kita amalkan, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatin. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawassul.